Baik, bermula 1 Mei lalu, banyak kelonggaran telah diberikan kerajaan. Pelitup muka di kawasan terbuka tidak lagi diperlukan. Imbasan MySejahtera juga sama dan penjarakan fizikal juga dimansuhkan. Dan selepas seminggu, kita ingin melihat bagaimana kesan kelonggaran-kelonggaran ini kepada Malaysia secara khusus. Dan untuk itu kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan dan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Prof, kita terus kepada perbincangan selepas seminggu Ya, kelonggaran. Apa yang boleh kita tafsirkan melihat kepada jumlah kes harian jangkitan dan kemasukan ke hospital akibat COVID-19 ini? Adakah masih terlalu awal untuk kita menilai sebenarnya sekiranya berlaku lonjakan akibat daripada kelonggaran dan juga musim perayaan? ya. Tempoh seminggu kita baru lepas mendapat kelonggaran pada 1 hari bulan Mei, dan tempoh seminggu itu sebenarnya terlalu singkat untuk kita membuat sebarang kesimpulan ataupun ingin merumuskan sesuatu. Tetapi kalau kita merujuk kepada data dalam tempoh seminggu selepas kelonggaran diberikan, data-data yang dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan, secara umumnya kita boleh katakan bahawa penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita nampaknya sudah terkawal, dan ianya selari dengan matlamat negara untuk memasuki fasa endemik. Cuma mungkin kita lihat ada sedikit di negeri Selangor yang masih lagi agak tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Tetapi negeri-negeri lain juga telah menunjukkan penurunan kumulatif yang sangat signifikan. Nilai R0-nya turun sehingga ke paras 0.53 di peringkat negara, dan kebanyakan negeri-negeri juga menunjukkan penurunan R0 yang sangat signifikan. Dan penurunan R0 ini sangat penting kerana ini menunjukkan bahawa nilai R0 yang kita capai dalam tempoh bermula 1 Mei itu mencatatkan bacaan R0 yang terendah untuk tahun ini. Jadi kalau kita lihat dengan data-data dan maklumat-maklumat yang dibekalkan kepada masyarakat ataupun kepada komuniti, purata penurunan yang kita lihat semuanya melebihi 50% untuk setiap parameter pemerhatian kita yang berkaitan dengan COVID-19. Jumlah penggunaan katilnya, jumlah penurunan kesnya, jadi semuanya kita lihat sangat drastik. Jadi memang ada dua persepsi apabila kita bercerita tentang penurunan dalam tempoh masa yang sangat singkat, iaitu seminggu ini. Ada yang memberi persepsi bahawa penurunan kes yang sangat signifikan ini disebabkan oleh kelonggaran pengesanan dan pengabaian laporan kes positif oleh komuniti melalui MySejahtera, sebab baru-baru ini kita pun telah dimaklumkan bahawa semuanya dilaksanakan secara kendiri, pengesanan RTK, ujian saliva, test kit, semuanya dilakukan secara kendiri. Sekiranya positif hendaklah dimaklumkan kepada MySejahtera, dan ini ramai yang meragukan sama ada mereka yang dikesan positif ini akan melaporkan atau tidak. Ini pandangan saya. Tetapi kita sebagai rakyat ataupun sebagai masyarakat, kita perlu melihat dari sudut yang lebih positif. Afizi. Dan Prof, adakah dengan kelonggaran ini dan fasa peralihan akademik kita sebenarnya boleh menarik nafas lega, atau sebenarnya ancaman dan juga risiko COVID-19 ini masih ada? Risikonya tetap ada, kerana macam saya katakan tadi, ianya baru di peringkat awal, peringkat mungkin minggu pertama kita beralih ke fasa peralihan endemik. Memang kalau kita lihat dari pelbagai sudut, sebenarnya banyak sudut-sudut yang lebih positif yang sama-sama boleh kita lihat daripada masa ke semasa. Kalau boleh saya kongsikan di sini di mana dari segi pemerhatian saya dan juga beberapa kajian kecil yang dilakukan, kita sudah dapati bahawa masyarakat atau komuniti kita sudah lebih berdisiplin dalam menjaga kesihatan diri dan mengutamakan kesihatan orang-orang di sekeliling.
pengambilan vaksin yang lengkap dan dos penggalak juga kita di kalangan kelompok dewasa sudah agak tinggi. Cuma mungkin pengambilan vaksin kanak-kanak melalui program PIK itu mungkin agak rendah lagi. Jadi ini juga saya nak mengambil kesempatan ini untuk memohon kepada semua komuniti yang berada di luar sana yang mempunyai anak yang kecil ini, sila dapatkan vaksin dengan segera. Kita mungkin ada lebih kurang dalam 5 atau 6 hari lagi untuk program PIK ini dilaksanakan. Jadi dapatkan vaksin untuk kanak-kanak ini. Dan golongan yang berisiko iaitu golongan warga emas dan kumpulan komorbid juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam mendapatkan vaksin. Pemakaian pelitup muka juga kalau saya lihat ianya sangat positif. Semasa minggu perayaan Aidilfitri, kita lihat masih lagi ramai yang memakai pelitup muka walaupun sudah diberi kebebasan apabila berada di kawasan luar ataupun di luar bangunan di kala ini, tetapi masih lagi ramai yang saya lihat memakai pelitup muka. Ini salah satu petanda yang sangat positif. Penjarakan juga masih lagi diamalkan walaupun penjarakan itu juga sudah dilihat sedikit longgar dari segi jarak apabila kita masuk ke dalam mall dan sebagainya, tetapi masih lagi diamalkan sebab ianya masih baru. Ini yang kita harus terus berjaga-jaga kerana dalam tempoh 1 atau 1 bulan ini, sepanjang Mei ini saya jangkakan ini adalah dalam mod berjaga-jaga ataupun dalam tempoh kita berjaga-jaga. Kita tidak mahu ada lonjakan atau gelombang COVID-19 seterusnya. Jadi kita teruslah maintain ataupun meneruskan norma-norma yang ada pada masa sekarang ini sehingga jumlah kes harian negara kita ini turun lagi sekitar 2 hingga 3 digit sahaja. Dan syukur juga negara kita juga telah menerima penggunaan ubat Paxlovid iaitu ubat antiviral COVID-19 yang mana ianya boleh digunakan walaupun pada masa ini dia hanyalah digunakan boleh dibenarkan penggunaannya di hospital kerajaan, tapi saya yakin untuk dalam tempoh 1 atau 2 bulan nanti mungkin pihak Kementerian Kesihatan akan menilai dan melihat sekiranya ianya boleh digunakan di tempat-tempat yang lain dari segi penggunaan ubat Paxlovid tadi. Ya, Okey. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah atas perkongsian pandangan berkaitan dengan selepas 1 Mei dan juga kelonggaran bagaimana kesan kelonggaran tersebut kepada sistem kesihatan negara kita dan juga kes harian jangkitan COVID-19 dalam negara. Kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini.